Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Pertamanya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberi peluang dan nikmat masa, nikmat kesihatan yang baik untuk kita berkumpul secara alam maya. Kita masih meneruskan alam maya walaupun kita asalnya budaya Google Meet apa semua ni zaman PKP, ada hikmah di sebalik PKP lah, tapi kita teruskan juga sebab kita meraihkan sahabat-sahabat kita yang jauh berada. Jadi kita memanfaatkan teknologi dan kita teruskanlah perbincangan kita ataupun perkongsian kita tentang tajuk-tajuk yang berkaitan dengan pusaka, yang mana kita sudah masuk kepada fasa kedua, itu tentang perancangan pewarisan, dan kita membincangkan tentang instrumen yang agak glamour, iaitu instrumen hibah. So kita sudah pun siap hibah mutlak. Hibah mutlak kita ada 2 siri, saya sudah upload ke channel YouTube, dan kita akan sambung malam ini tentang hibah bersyarat. Saya nampak agak meriah sikit tajuk hibah ni, tapi tak apa. Saya terus kepada perkongsian skrin lah. Okay, hibah bersyarat. Saya ada bagi nota hibah bersyarat tu di dalam pautan ataupun link kat Facebook, dan boleh baca dan boleh print lah. So kalau nak download, kita tekan print, kemudian kita buat save as PDF. Dan saya tulis email saya ni supaya kalau ada apa-apa cadangan ataupun komen boleh, maknanya kalau benda ni tersebar pun diketahuilah saya yang tukang tulis, macam tu je lah. Bukan saya nak sangat nama saya tu, semua saya nak maknanya boleh dirujuk lah kalau ada apa-apa, ataupun boleh dibuat penambahbaikan lah. So apabila kita bercakap tentang hibah bersyarat, hibah bersyarat ni sebenarnya kita bincang dua kategori, sama ada hibah bersyarat balasan ataupun hibah bersyarat umur. Selalunya yang glamour ialah kita bercakap tentang hibah yang bersyarat umur. Tapi sebenarnya ulama ataupun cendekiawan ataupun agamawan lah, orang alim agamawan ni, dia sebenarnya juga dimasukkan dalam hibah bersyarat. Dia panggil bersyarat balasan. Bersyarat balasan ni dia jadi pelik lah, sebab hibah yang sebenarnya ialah satu pemberian tanpa apa-apa balasan. Pemberian kasih sayang daripada pemberi hibah kepada penerima hibah bila yang wadun, tanpa apa-apa balasan, tapi tiba-tiba diletakkan syarat balasan. So adakah itu hibah? Itu dibincangkan oleh ulama, dan kita akan tengoklah macam mana yang dikatakan sebagai hibah tapi ada syarat balasan. Dan hibah yang lebih glamour ataupun lebih banyak dibincangkan ialah tentang meletakkan syarat umur, sama ada hibah secara umrah ataupun hibah secara rukbah. Dan kita akan tengok satu persatu apakah yang dimaksudkan sebagai hibah umrah dan apakah yang dimaksudkan sebagai hibah rukbah. Secara umumnya kita belajar sebelum ni, apabila hibah itu bersyarat, maka hibah itu sah, tapi syarat itu terbatal. Kecuali di dalam
mazhab Maliki lah yang kita tengok yang meletakkan syarat juga adalah terpakai. So secara umumnya hibah adalah sah, syarat adalah terbatal sebagaimana yang dinyatakan di dalam Fatwa Selangor nombor 4 saya rasa. Kalau di Enaman Hibah Negeri Kelantan pun ada disebut apa-apa syarat yang dikaitkan ataupun yang diletakkan bersama dengan sirah, maka syarat itu tidak terpakai tetapi dia tidak menjejaskan kesahan hibah. Maka hibah itu still sah, cuma syarat itu yang terbatal. Sekejap. Ada gangguan pula, ada kucing saja ni. Okey, tak apa. Tak apa, tak kacau apa. Di dalam Enaman Hibah Negeri Kelantan juga mengambil pendapat yang mengatakan hibah itu sah, syarat itu tidak terpakai. So syarat itu tidaklah mengganggu kesahihan hibah. Hibah sah cuma syarat tidak terpakai. Macam tu ajalah. So itu secara umum. So tapi kita tengok juga tentang beberapa perbincangan ulama tentang hibah bersyarat ini supaya kita lebih faham setakat mana penggunaannya dan bagaimana apa yang berlaku di negara kita segi undang-undang dan sebagainya lah. Pertamanya kita pergi dulu kepada hibah bersyarat balasan. Antara yang dibincangkan oleh ulama ialah balasan dari sudut gantian harta. Yang mana kalau ikut mazhab Asy-Syafi'i, apabila hibah itu ada digantikan dengan harta, maka dia tidak dikira sebagai hibah. Ia dikira sebagai akad jual beli. Contohnya aku hibahkan kepada kamu rumah ini dengan syarat kamu yang sambung bayar. Kan? Rumah tu mungkin harga dia 500,000 tapi si abang ni pun dah bayar 200,000 mungkin ataupun 300,000 dah bayar, ada baki sikit lagi. So dia cakap ke adik dia, aku bagi rumah ni kat kau dengan syarat kau sambung ialah bayar loan tu. So mungkin bayar loan tiap-tiap bulan tu dibawa oleh si adik penerima hibah. Kalau kau nak rumah ni, aku bagi rumah ni kat kau dengan syarat kau yang sambung bayar. Ataupun kau beli lah, mana aku hibahkan rumah ni dekat kau dengan syarat kau bayar 50,000. Rumah tu harga dia mungkinlah 250,000. Tapi kau bayar 50,000 saja. Mana digantikan dengan harta. So mengikut mazhab Asy-Syafi'i, dia bukan jadi hibah. Walaupun dia buat ijab kabul tu hibah. Aku hibahkan dekat kau, aku kabul, aku terima hibah yang diberi. Tetapi aku bersetuju dengan syarat aku yang sambung bayar loan. Ialah sebab si adik ni lawyer ni bukannya senang nak buat loan kan. Lawyer yang makan gaji firm besar mungkin boleh lah kan. Adalah. So, ataupun dia bisnes sendirilah, bisnes online ke apa, susah nak buat loan. Jadi si abang ni nak tolong adik dia. So dia kata aku hibahkan dekat engkau rumah dengan syarat engkau yang sambung bayar ataupun dengan syarat engkau yang bayar loan. Loan nama aku tapi engkau yang bayar. Maka sebenarnya dia tidak jadi hibah walaupun diakadkan sebagai hibah kerana ia dikira sebagai jual beli. Walaupun mungkin bayar sekadar 50,000 je, rumah yang mungkin 500,000. So 50,000 itu ialah jual beli. Tapi si abang tu kata 450,000 apa hibah. 50,000 dia jual beli. So 450,000 tu tak ada apa-apa. So dia nak juga sebut hibah sebab dia bagi banyak hibah sebenarnya. 450,000 dia bagi hibah. Dia hanya minta 50,000 aja. Tapi mazhab Syafi'i still menganggap ia adalah jual beli. Jual beli pada harga diskaun lah. Jual beli pada harga yang dipersetujui lah. So tak boleh sebut hibah. Sebab hibah ni benda yang tak ada balasan. Walaupun balasan kau kata sikit ke disyarat apa-apa saja orang kata apa, gantian terhadap harta itu, maka ia dikira sebagai jual beli walaupun disebut sebagai hibah dan walaupun ada ijab kabul. Ijab kabul itu adalah ijab kabul jual beli, bukannya hibah. Itu mengikut mazhab
Syafi'i. Tapi mengikut mazhab Maliki dia anggap sebagai hibah lah, dia angkat hibah. So hibah bersyarat balasan. Yalah bolehlah hibah bersyarat lah. Hibah bersyarat memang dibenarkan oleh mazhab Maliki. So dia hibah bersyarat. At the end of the day, sekiranya syarat itu ditunaikan, maka sahlah hibah. Sah tu bila syarat tu ditunaikan, bukan pada masa akad tu. Mana sampai habislah bayar loan, sampai settle loan lah, tiba-tiba setahun yang terakhir tak boleh bayar loan, kemudian kena lelong. Tak sah lah hibah. Habislah sebab syarat itu tidak dipenuhi. Nanti kan jadi ada produk pula hibah sambung bayar. Bukan isu hibah sambung bayar, isunya ialah saya bincangkan tentang dibuatnya syarat balasan tu. So ia tidak dianggap sebagai hibah, ia dianggap sebagai jual beli. Dan sekiranya ada yang memang sungguh yang berlaku macam tu, tumpang nama ke, tumpang nama abang si adik, tumpang nama abang tapi si adik yang bayar, tapi sebenarnya dia bukan hibah daripada abang kepada adik, sebenarnya si adik tu yang beli rumah tu daripada abang. Ditumpang nama abang sebab abang boleh buat loan. Macam tu. Sebenarnya dia berlaku jual belilah kat situ. Walaupun tumpang-tumpang. Kita tak buat produk ni tapi benda dah jadi baru jumpa kan. Benda dah jadi baru jumpa peguam. Jadi letih peguam nak fikir macam mana nak settle masalah dua beradik ni. Dia tak jadi masalah lagi sebab dia dua-dua hidup lagi. Dia jadi masalah selepas ni lah. Kalau si abang tu mati, mau waris-waris si abang tu kata ini rumah arwah ayah aku sebab nama ayah aku. Mau bergaduh pula dengan sepupu dia sebelah sini. Weh, ini mak aku yang bayar. Aku duduk kat sini dari kecil sampai ke besar. Masalah. Jadi sebelum jadi masalah tu kita kena buat something lah kalau kita jumpa tumpang menumpang nama tu. So, sama ada kita nak buat hibah bersyarat balasan ataupun mudahnya kita buat akad jual belilah. Walaupun nama si abang tapi artinya jual beli, abang sudah pun menjual kepada adik, adik membeli dengan harga yang tertangguh pada membayar loan atas nama abang. Pandai-pandailah, kadang-kadang kita buat lawyer lah, kadang-kadang saya terpaksa buat dokumen yang pelik-pelik tu bukan saya yang anjurkan benda yang pelik. Selepas benda pelik tu berlaku baru datang jumpa kita. Jadi kita terpaksa lah mencari solusi yang pelik-pelik lah untuk selesaikan masalah yang sudah pun dihadapi tu. Bukannya kita yang create produk. Kan saya tak pernah create produk hibah sambung bayar. Tapi benda tu memang berlaku dalam masyarakat. Jadi terpaksalah kita buat dokumen untuk meraihkan benda yang sudah pun berlaku. Dan sekali bila tersebar, ini produk apa? Produk sampah. Bukan isu produk sampah, isu dah kau dah buat. Aku ni nak selesaikan masalah kau. Kalau tak buat langsung dokumen, lagi jadi masalah, bergaduh pula sepupu sama sepupu. Itu anak kepada abang dan anak kepada adik tadi. Jadi kalau kita buat tu, at least pihak-pihak memahami apa yang sebenarnya berlaku dan walaupun dia akan pergi pusaka mengikut abang sebab nama rumah tu nama abang, tetapi at least dengan adanya dokumen yang kita buat, maka permuafakatan itu mungkin senang untuk diperolehi berbanding dengan tidak ada apa-apa dokumen. Bukannya lawyer suka buat dokumen dan suka charge, tapi bila buat kena charge lah. Sebab engkau yang buat benda-benda yang macam tu, atas dasar tak ada masalah kita adik-beradik, memang betul tak ada masalah, tetapi untuk mengelakkan masalah tu maka kita terpaksa buat dokumen sebab benda tu dah berlaku macam tu. Bukan kita nak promote macam tu. So selalunya boleh buatlah sama ada kita nak buat hibah bersyarat balasan jenis style macam tu ataupun kita buat angkat jual beli je lah. Kita buat perjanjian jual beli, tapi perjanjian jual beli yang bukan real jual beli lah sebab si adik dia tak redeem pun loan abang. Sebab memang dia tak lulus pun loan. Dia tak lulus, kalau dia lulus memang dia akan redeem. Tapi itu memang bercanggah dengan etika konvensi lawyer dan bercanggah dengan segala macam bercanggah lah. Tapi dah memang perbuatan itu dah memang bercanggah tapi dah dibuat. Jadi kita come out dengan satu kita panggil solusi untuk menyelesaikan masalah dia tapi bukanlah solusi kepada keseluruhan masyarakat. Kadang-kadang kena fahamlah benda tu. Jadi mazhab ataupun ulama membincangkan tentang hibah bersyarat balasan gantian harta yang mana mazhab Syafi'i menganggap ia adalah akad jual beli, tetapi mazhab Maliki masih lagi menganggap ia adalah hibah yang bersyarat. Jadi boleh hibah ni dengan syarat balasan boleh. Asalkan syarat itu akhirnya ditunaikanlah al-muslimuna ala syurutihim. Buatlah apa-apa syarat pun muslim itu terikat dengan syarat sesama mereka.
Tak apalah ketika jual belilah. Ketika jual beli dan kita buat ada dokumen apa yang patut dibuatlah. Bagi saya kita buat jual belilah macam tu. Jual beli. Buat hibah kan ni jadi masalah pemahaman tu pula. Sikit-sikit hibah, sikit-sikit hibah, sikit-sikit hibah kan. Jual beli je lah mudah. Sebab adanya balasan tu. Walaupun balasan tu sikit ke banyak ke, bila ada balasan lebih baik kita buat sebagai akad jual beli. So seterusnya hibah bersyarat balasan. Balasan yang disyaratkan ialah melakukan sesuatu tanggungjawab. Contohnya ibu dia bagi hibah rumah dekat anak dia, kemudian dia cakap, aku hibahkan rumah ni dekat engkau dengan syarat engkau jaga aku sehingga aku meninggal dunia. Ibu bagi rumah tu dekat anak lelaki dia. Tapi dia cakap ke anak lelaki dia, aku bagi rumah ini dekat engkau. Aku hibahkan rumah ini dekat engkau dengan syarat engkau jaga aku sehinggalah aku meninggal dunia. Maka sekiranya syarat-syarat tersebut memang syarat tanggungjawab yang perlu dibuat oleh penerima hibah kepada pemberi hibah, maka syarat ini dibolehkan. Sebab ibu tadi dia letak syarat ke, dia tak letak syarat ke, memang anak lelaki ni kena tanggung mak dia. Kan anak lelaki ni dia orang lelaki besarlah, dia tanggung keluarga dia. Kalau mak dia dah orang kata dah tua tak boleh nak ni, memang anak lelaki kena bertanggungan untuk menjaga keluarga dia. So sama ada hibah ke tak ada hibah ke, itu adalah tanggungjawab. Tanggungjawab anak untuk menjaga ibu bapa yang sudah tua, yang sudah tidak mampu. Jadi kalaulah diletakkan syarat itu supaya dilaksanakan tanggungjawab, maka ini dibolehkan. Dan penerima hibah tu dia kena akad menerima syarat tu. Saya dengan ini menerima rumah yang diberi, yang dihibahkan oleh ibu saya, dan saya bersetuju dengan syarat untuk menjaga ibu saya sehingga ke akhir hayatnya. Macam tu. Akad pun dia kena letak benda tu lah, sebab di dalam akad ijab tu diletakkan syarat tu. So di dalam akad qabul pun diletaklah persetujuan menerima syarat tersebut. So syarat ini ulama kata ini adalah dibolehkan. Kenapa dibolehkan? Sebab syarat tu pun syarat yang dibolehkan. Syarat tu memang dah kalau tak bagi rumah pun memang kau kena buat. Apatah lagi kalaulah diberi rumah, dia hanya satu penekanan, satu takkid, satu penekanan sahaja daripada pemberi hibah kepada penerima hibah. Tapi baguslah bila dia buat penekanan macam tu, barulah si anak tu dia ingat. Kalau tak dia boleh rumah, dia duduk fikir macam mana nak refinance rumah ni dapat cash. Macam mana nak kan? Kalau dia nak jual, dia tak tergamak lah sebab rumah tu dia tinggal dengan mak dia. Rumahnya tu yang mak dia bagi kan. Tapi mak dia tu bedridden lah. Kan, dia tu fikir macam mana. Nak jual tak boleh lah, tak tergamak lah juga. Tapi refinance dapat juga duit. Confirm mak tak tahu, dah hibah kat dia. Boleh tukar je nama. Kan, boleh adjust lah dengan peguam tu tukar nama sebab dah buat hibah kat dia kan. Tapi dia nak duit lebih. Mulalah dia fikir nak gadai lah. Refinance balik lah. Dia bukan refinance, maknanya dia yang buat loan lah. Jadi jadi macam-macam pula isu kan. Jadi bila diletakkan satu tanggungjawab, barulah dia ada sedikit peringatan tentang tanggungjawab dia terhadap mak dia tu. Itu contohnya lah. So ulama membincangkan sekiranya syarat itu adalah syarat untuk melaksanakan memang tanggungjawab dia, maka itu dibolehkan. Cuma kita letaklah dia menerima syarat tu. Kemudian yang lebih bestnya ialah syarat menyekat kebebasan tasarruf. Tasarruf ni maknanya bebas berinteraksi dengan harta hibah. Bebas untuk menggunakan harta hibah. Apabila berlakunya hibah, maka pemberi hibah dia bebas. Aku hibahkan rumah ini kepada kamu dengan syarat kamu tak boleh jual. Biasa macam mana hibah bendanya kalau tak boleh jual? Jadi bila dia letak syarat aku hibahkan rumah ini kepada kamu dengan syarat kamu tak boleh jual, maka syarat itu terbatal lah. Kan? Dia jadi macam tak ada syarat lah. Suka hati penerima hibah lah dia nak jual ke apa sebab kau dah bagi. So syarat itu terbatal. Hibah itu sah. Hibah tetap sah. Aku hibahkan rumah ini kepada kamu dengan syarat kamu tak boleh jual. Tak apalah tak boleh jual pun. Saya menerima hibahnya. Dah hibah sah, terima je dulu. Terima je dulu. Sebab yang pemberi hibah tu dia tak datang kelas malam ni. Macam-macam lah dia letak syarat. Maka hibah itu adalah sah apabila diterima, adanya pemberian, adanya qaubat, takhliyah apa semua, so terima, so settle hibah.
Syarat tu buat dek je lah. Buat tak tahu je syarat, sebab syarat itu terbatal. Aku hibahkan rumah ini kepada kamu dengan syarat kamu tak boleh jual. So syarat tak boleh jual itu terbatal sebab jual, gadai dan sebagainya itu adalah kebebasan tasarruf. Dan kita tak boleh menyekat kebebasan tasarruf penerima hibah. Apabila kita bagi, kita kasih sayang dekat dia dan kita percayalah dekat dia. Kita percaya dekat dia. Kalau kita tak percaya, kita tak percaya ke anak sendirilah. Tapi memang pun kan, kalau tak percaya tak payah buat hibah lah, senang. Ataupun saya tak tahu nak kata apa, tapi maknanya syarat yang meletakkan kebebasan bertasarruf itu tidak boleh jual, tidak boleh gadai, itu adalah syarat yang terbatal. Sebab hibah ini bila diberi kepada penerima hibah, maka penerima hibah bebas untuk bertasarruf terhadap harta hibah. Tak jadi buat hibah memang tak masyarakat pun tak jadilah buat hibah. Bila kita cakap macam tu tak lakulah sale kita kan, padang muka. Yalah, sebab hibah tu dia kena faham lah, bila dia bagi hibah dia kena faham dia tak boleh sekat. Kalau nak sekat tu memang tak jadi hibah lah. Tak jadi sale pun tak jadilah. Macam tu lah. Kecuali kita buat benda lain lah, hibah amanah dan sebagainya, itu lain lah, itu ilmu lain pula. Sebab tu kena belajar banyak. Dilantik balik dia jadi apa, pemegang amanah. Memang tak boleh lah si penerima hibah nak buat apa sebab orang lain pemegang amanah. Itu isu lain. Isu hibah amanah lepas-lepas ni. Lepas ni. So ini nak bercakap tentang hibah balasan ni. Kalau buat macam tu saja, maka syarat itu terbatal. Kecuali di negara Kuwait dan Lubnan. Ataupun saya tak tahu kalau dah ada lagi di negara-negara lain. Penderafan undang-undang di negara tersebut, mereka ini membenarkan sekiranya had menyekat tasarruf tadi dibuat secara bertempoh. Contohnya aku hibahkan rumah ini kepada kamu dengan syarat engkau tidak boleh jual, maknanya engkau tidak boleh jual, ataupun kau tak boleh gadai, maknanya engkau tak boleh membuat apa-apa tasarruf sehinggalah engkau berumur 25 tahun ataupun sehinggalah engkau berumur 30 tahun. So sekiranya dibuat kebebasan tasarruf tadi, dia sekat secara bertempoh, dia ada had dia, bukannya langsung kau tak boleh jual selama-lamanya, tak. Aku bagikan rumah ini dekat engkau sekarang baru berumur 20 tahun, tetapi engkau hanya bebas untuk menjual, menggadai rumah ini apabila engkau berumur 30 tahun. So ada di beberapa negeri, di beberapa negara, iaitu Kuwait dan Lubnan, ulama dan penggubal undang-undang di negara mereka ini membenarkan, sebab dia orang kata ini adalah menyekat secara bertempoh, dia bukan menyekat total. Sebab dia orang ambil pendapat mazhab Maliki, yang mana syarat itu adalah terpakai, dan mereka meletakkan syarat itu sehingga umur 30 tahun contohnya. So bila sampai 30 tahun berlakulah qobak tu. So sebelum 30 tahun qobak tu belum lagi berlaku. Hibah sudah pun sah sebab qobak itu dia bukan syarat sah hibah. Ini mula-mula dulu kita dah bincang benda ni. Sebab qobak ni mazhab Maliki adalah syarat pelaksanaan hibah, dia bukan syarat sah. Jadi dia boleh buat macam-macam lah syarat. Sebab al-muslimuna ala syurutihim tadi. So dia boleh asalkan ada tempoh. Dia tak bolehnya engkau langsung tak boleh jual rumah ni. Aku hibahkan rumah ini dengan syarat engkau tak boleh jual. Itu tak boleh. Sebab mana boleh? Nanyalah macam tu. Pemberi hibah mati pun tak boleh jual lagi. So dia kalau ada tempoh, maka di Kuwait dan Lubnan mereka membenarkan hibah yang sebegitu. Tapi confirm bukan di Malaysia lah. Confirm bukan di Malaysia, confirm bukan di mana ni? Confirm bukan di Desa Melawati lah tempat saya kan. Saya ini di Desa Melawati. So bukan di tempat kita lah. Kalau di tempat kita syarat adalah terbatal sebab bila kita buat hibah maka tasarruf adalah hak penerima hibah. Tak boleh kita nak buat syarat-syarat yang macam tu. Seterusnya syarat yang fasid. Syarat yang fasid ni contohnya dia meletakkan syarat yang bercanggah dengan syariat lah. Aku hibahkan
rumah ini dekat kamu dengan syarat engkau kerja sebagai GRO, maknanya kerja-kerja yang bukan-bukan lah. Mak bagi rumah dekat anak perempuan dia dengan syarat nak suruh anak perempuan ikut dia juga. Contohnya lah dengan kerja-kerja yang fasik. Ataupun dia letak syarat-syarat yang mustahil. Aku hibahkan rumah ini dekat kamu dengan syarat engkau terbang tanpa menggunakan apa-apa alat. Letihlah member tu nak belajar terbang. Jadi benda-benda yang mustahil, syarat-syarat yang mustahil. Ataupun dia letak syarat yang memang orang kata bercanggah lah. Aku hibahkan rumah ini dekat kamu dengan syarat kalau aku mati lepas ni pun kau jangan kahwin lain. Kesian lah. Kan, kesian lah kalau kita letak syarat macam tu dekat isteri kita. Aku bagi rumah ni dekat engkau. Sekiranya lepas ni aku mati, kau tak boleh kahwin lain. Nanya lah. Ataupun isteri bagi rumah dekat suami. Aku bagi rumah ni dekat engkau. Tapi dengan syarat kalau aku mati, kau jangan kahwin lain. Itu memang cemburu sampai ke lubang kubur. Dia tak boleh, benda-benda macam tu memang tak boleh lah. Syarat-syarat yang fasik lah tu. Sebab ialah orang kita tak boleh sekat lah dia kalau ada jodoh ke apa seumpamanya macam tu lah. Itu syarat-syarat meletakkan suatu perkara tu dia tak kena. Itu syarat-syarat yang fasik lah. So syarat itu terbatal. Hibah itu sah. Kalau isteri nak bagi hibah kata ke abang, terima je lah si suami. Suami terima je lah hibah tu dulu. Jangan bahas panjang. Okay lah saya terima, saya kabul. Kan? Sebab hibah itu sah. Syarat yang terbatal. Dah kalau dia masuk kubur, dah benda lagi. Contohnya lah kan. Tak perlu masuk kubur pun. So tak perlu masuk kubur lagi pun. So apabila ada syarat-syarat yang pelik-pelik, sebenarnya hibah sah, syarat itu yang terbatal. So itu contoh hibah bersyarat balasan. Oh dia jadi ni skrin saya bila letak ni. Tak apalah. Seterusnya ialah kita lihat hibah bersyarat umur tadi. Hibah bersyarat umur kita pecahkan kepada dua, iaitu hibah umrah dan hibah rukbah. Hibah umrah dan hibah rukbah. So kita tengok pula contohnya apa yang dimasukkan sebagai hibah umrah. Hibah umrah ni dia macam ni, dia sudah pun bagi hibah sepanjang umur. Sama ada umur pemberi hibah ataupun umur penerima hibah. Contoh yang selalu saya bagi ialah contohnya seorang datuk dia hibahkan rumah corner lot dia kepada seorang ustaz. Ini pun sebab real case, sebab tu saya bagi contoh tu. Dia hibahkan rumah tu kepada seorang ustaz sebab selepas corner lot tu dia ada dia ada surau, ada green area dan perumahan tersebut banner surau. Jadi untuk memakmurkan surau tu adalah ustaz tu. So datuk tu kata datuk tu asalnya duduk kat situ, tapi bila bisnes dia maju, dia berpindah kepada gated area yang duduk rumah banglo apa semualah, tak duduk dah rumah teres ni datuk. So datuk kata dekat ustaz, saya hibahkan rumah ni dekat ustaz dengan syarat sekiranya salah seorang daripada kita meninggal dunia, sekiranya saya meninggal dunia, maka dia tertakluk kepada waris-waris saya. Sama ada waris-waris saya nak teruskan memberi hibah kepada ustaz ataupun waris-waris saya nak claim rumah ni sebagai harta pusaka dia orang. Ataupun sehingga ustaz yang meninggal. Kalau ustaz meninggal pun dia tidak jadi pusaka ustaz, rumah ni akan kembali kepada saya. Jadi dia hibah rumah. Dia kata dia hibah rumah. Tapi dia letak syarat hibah itu akan tamat sebab hibah tu hanya berjalan seumur hidup. Umrah ni umur. Seumur hidup. Dan dia akan tamat apabila salah seorang daripada kita meninggal. Sama ada saya, pemberi hibah meninggal ataupun ustaz penerima hibah meninggal, so dia stop. Kalau ustaz yang mati, so dia kembali kepada waris, dia kembali kepada saya akan stop lah. Sebab anak ustaz bukannya ustaz. Macam tu.
So anak ustaz mungkin benda lain lah, saya akan cari ustaz lain ke apa ke. Mana anak ustaz tu kerja lain contohnya lah, tapi itu pulang pada saya lah. Karena kalau saya mati pun benda tu stop, hibah tu stop dan ustaz kena dapat izin daripada waris saya. Kalau waris saya membenarkan maka continue lah ustaz berada di sini. Kalau waris saya tak membenarkan maka dia akan jadi pusaka kepada waris saya. So hibah itu stop apabila berlaku kematian salah satu. Dia hibah sepanjang umur. Mengikut mazhab Syafi'i, ini bukan hibah. Ini bukan hibah, ini adalah pinjam. Maknanya datuk itu meminjamkan rumah itu kepada ustaz. Sebab apa? Sebab mengikut mazhab dibincangkan oleh ulama, harta itu dia ada ain dan dia ada manfaat. Hibah ni kita bagi ain dan kita bagi manfaat. Ain itu mana fizikal. Fizikal harta pun kita bagi, manfaat untuk menggunakan harta pun kita bagi. Kita tak sekat. Barulah kita bagi hibah. Kalau kita hanya memberi manfaat kepada penerima hibah tapi kita tidak bagi ain harta tu. Ain maknanya fizikal harta tu kita tak bagi. Kita hanya bagi manfaat saja kepada ustaz tersebut. Maka ini bukannya hibah, ini adalah ariyah. Ini adalah pinjam. Mana ustaz tu hanya meminjam rumah tu daripada datuk. Tapi sikit-sikit hibah kan. Tapi mazhab Syafi'i kata itu bukan hibah. Yang tadi adalah hibah suruh bayar, itu pun bukan hibah. Itu jual beli. Yang ni pun bukan hibah. Yang ini adalah pinjam. Sebab engkau bukan bagi total harta tu, engkau hanya bagi manfaat sahaja sedangkan kau tak bagi fizikal harta tu kepada ustaz tersebut. Tapi ini lebih baik kita dokumenkan juga dan kita boleh namakanlah sebagai hibah umrah lah sebab itu konsep hibah umrah. Memang ini berlaku secara luas. Saya ingat bukan secara luas. Mana ada berlaku dan selalunya dia buat secara mulut ajalah. Buat secara mulut dia akan jadi masalah apabila berlaku kematian lah. Sebab bila datuk tu meninggal, maka waris datuk naklah rumah tersebut. Tengok-tengok dah 10 tahun ustaz duduk tak bayar. Jenuhlah ustaz tu nak bayar, dia panggil sewa tertunggak. 1,000 sebulan, setahun 12,000, campur 10 tahun, 120,000 mati ustaz tu nak bayar. Ustaz tu kata, ayah engkau, arwah ayah engkau dah bagi aku duduk. Tak ada apa, dia kata mana ada bagi. Ustaz duduk tak pernah bayar sewa, jadi bergaduh. Kan? Lepas bergaduh berjumpa lawyer. Itu masalah. Jadi kita buat dokumen tu betul-betul. Kalau dah itu yang diakadkan antara datuk dengan ustaz tu, buat betul-betul supaya waris-waris datuk tu pun faham, waris-waris ustaz tu pun faham. Itu kalau datuk tu meninggal. Begitu juga kalau ustaz tu meninggal, waris-waris ustaz tu faham lah. Okey, ayah dah meninggal, so kita kena keluar lah daripada rumah ni sebab datuk bagi ayah tinggal ni sebab ayah kita ni ustaz, dia boleh jadi imam dekat surau tu. Jadi benda tu jelas. Sebab apa yang berlaku, contohnya ialah kalau rumah tersebut adanya renovation. Kan? Ialah kalau ustaz tu tinggal lama kat situ, kan duduk macam tu aja. Dia mestilah nak jadi selesa dia tinggal kat situ. Selalunya dia akan buatlah beberapa renovation. Mula-mula dia buat renovation sikit-sikit saja. Lama-lama kalau dah banyak sangat renovation, tiba-tiba anak tu tahu tak apalah, betul lah arwah ayah saya bagi kat ustaz. Tapi anak-anak tu pun dia nak jual. Bila nak jual, rumah tersebut jadi cantik lah sebab renovation yang cantik. Tapi satu sen pun tak bagi balik dekat ustaz tu pun marah jugalah. Rumah kau ni jual mahal sebab aku yang renovate. Kalau aku tak renovate, murah rumah kau. Bergaduh juga. Jadi bila tak didokumen kan banyak benda yang akan jadi bergaduh. Bila kita suruh dokumen, dia kata lawyer saja nak charge. Itu masalah. Bila jadi masalah, baru cari lawyer. Macamlah lawyer ni Superman. Jadi kita nak selesaikan masalah yang berlaku tu bukan kita promote pun produk tu. Kita tak promote pun sebab bukan hibah pun, dia sebenarnya pinjam je. Tapi itu berlaku dalam masyarakat. Maka kita pun kena buat dokumen lah untuk menyelesaikan supaya dia tidak menjadi pergaduhan suatu hari nanti. So kalau kita tak perlu letak nama hibah lah sebenarnya sebab dia bukan hibah, dia hanya peminjaman manfaat untuk tempoh tertentu, iaitu tempoh hayat salah seorang lah, sama ada pemberi hibah ataupun penerima hibah. Itu hibah umrah. Contohnya, aku hibahkan rumah itu untuk kamu sementara aku atau kamu hidup. Kalau aku mati, rumah itu jadi pusaka untuk waris aku.
kalau kamu mati dulu, rumah itu jadi milik aku kembali. Adalah kalau kamu mati dulu sebab kamu tu bukan ustaz, jadi milik aku kembali ya. Aku nak bagi ustaz mana? Macam itulah contohnya. Cuma ini gambar bukan gambar Datuk dengan ustaz lah. Itu adalah, ini gambar kartun yang saya ambil daripada slide presentation oleh Faiz Adnan, rakan bijaksana Faiz Adnan. Faiz Adnan ni banyak masuk IKIM, banyak masuk IKIM dan banyak juga yang dia present paper lah. So saya ambil ni daripada internet. Saya ambil daripada internet sebab ambil daripada internet saya kira benda tu sudah pun menjadi common lah, public property lah, common sebab dah ada dalam internet. Tapi saya kreditkan lah, saya kreditkan bahawasanya ini adalah daripada saudara Faiz Adnan lah. Firm dia Faiz Adnan Associate ke apa saya tak pasti, tapi peguam syar'i lah. So ini kartun dia dan dia buat kartun ni tak tahulah dia ambil pada mana, tapi daripada slide dia lah. Ini adalah contoh akad hibah umrah. Hibah rukbah pula ialah ia berlawanan dengan hibah umrah. Sebab hibah rukbah ni mati baru jalan. Yang tadi mati tu stop hibah. Ini mati baru jalan. Sebab dia kata aku hibahkan rumah ini kepada kamu dengan syarat. Dengan syarat sekiranya kamu mati sebelum aku, maka harta ini kembali kepada aku. Kalau aku mati dulu memang confirm lah. Sebab dia sudah pun bagi hibah tu masih hidup. Bukan dia kata aku bagi rumah ini ke engkau selepas mati. Kalau aku bagi dekat engkau selepas mati, dia jadi wasiat. Sekarang dia dah bagi sebenarnya. Dia dah bagi sekarang pun. Masa dia akad ijab qabul tu dia dah bagi. Maknanya dah berlaku qabat settle. Penerima hibah pun dia menerima apa semua dah. Cuma dia letak saja. Syarat sekiranya kamu tu mati dulu, maka ia kembali kepada aku. Dia bagi rumah tersebut dekat anak dia. Tapi dia bimbang juga, kot anak dia pendek umur, maka dia nak balik rumah tu. Sebab anak dia tu ada isteri dan ada anak-anak lah, cucu-cucu dia. Tapi dia tak nak lah diberi kepada menantu dan cucu-cucu tu. Dia kata kalau anak aku mati, aku nak balik lah, ini rumah aku. Tapi aku bagi dah. Aku bagilah rumah ni dekat anak aku ni. Sebab aku tak nak jadi pusaka akulah. Kalau aku tak bagi kan, susah pula anak aku nak pusaka aku. Jadi kalau aku mati, confirm lah jadi rumah anak aku sebab aku dah bagi kat dia. Tapi kalau dia mati dulu, aku nak balik. Macam tu. Kalau penerima hibah meninggal sebelum pemberi hibah, maka harta itu kembali kepada pemberi hibah. Ini adalah syarat rukbah dan ini lebih glamour dan inilah yang ramai naknya. Ini yang ramai nak dengan syarat kematian salah satu pihak. Sama ada pemberi hibah atau penerima hibah. Dia jadi hibah tu muraqabah. Hibah tu kena jadi, kita kena tengok dulu siapa yang mati. Kita kena taklid, kita kena tertakluk. Dia panggil mauquf ataupun suspended. Mauqufun. Dia tergantung hibah tu dengan tengok. Nak tunggu siapa mati dulu lah. Kalau confirm pemberi mati, confirm lah harta tu jadi milik penerima. Tapi kalau penerima mati dulu, dia jadi yang pemberi balik. Jadi memberi hibah. Lepas tu tunggu siapa mati dulu. Contohnya lah. Kan? Dan banyak kalau pula, kalau aku mati dulu, kalau engkau mati dulu. Aku berikan kamu rumah ini, maka sekiranya kamu mati sebelumku, ia kembali kepadaku. Namun jika aku mati sebelum kamu, maka ia kekal milikmu. Memang rumah tu milik si penerima hibah. Dah sebenarnya sebab dia bagi masa hidup. Cuma dia berkalau-kalau, kok penerima mati dulu, maka dia nak balik. Itu adalah hibah rukbah. Lain dengan hibah umrah tadi. Hibah umrah tadi, bila mati stop hibah. Yang ni bila mati, confirm hibah. Aku hibahkan rumah itu kepada kamu, tapi kamu akan dapat rumah itu lepas aku mati. Lebih kurang tak ni? Dia dah mana confirm kamu akan dapat itu lepas aku matilah. Tapi sebenarnya dia dah bagi dah masa hidup pun. Cuma confirm tu. Confirm tu bila aku mati, baru confirm lah kamu dapat. Sebab tak tahu lagi sekarang ni kamu mati dulu ke aku mati dulu. Kalau kamu mati dulu, rumah itu jadi rumah aku, bukan milik waris kamu. So hibah rukbah ni paling banyak dibincangkan kerana saya ingat inilah yang paling ramai orang nak. Inilah paling ramai orang nak. Kita bagi hibah dekat isteri kita, tapi kalau isteri kita meninggal, kita nak balik. Lebih-lebih lagi bagi mereka yang jenis rumah dua nama, satu kedua milik suami, satu kedua milik isteri.
So suami bagi dekat isteri yang 1/2, isteri pun bagi kat suami 1/2. Tapi suami tu kata aku bagi kat isteri ni, kalau isteri aku mati sebelum aku nak balik rumah ni. Yang bahagian aku 1/2 tu aku nak kat aku. Sebab aku mungkin akan cari isteri baru. Tak jadilah pusaka isteri aku, kalau jadi pusaka isteri aku dapat kat mak mertua aku. Masalah. Kalau dah tak ada anak lagi lah dapat kat adik-beradik isteri, lagi masalah dia kata. Tapi dia nak, bila dia mati dia naklah bagi kat isteri dia. Dia bagi masih hidup lagi sebenarnya, bukan bagi lepas mati. Lepas mati jadi wasiat. Cuma dia nak balik kalaulah penerima tu mati lebih awal daripada dia. Begitu juga isteri bagi kat suami. So hukum hibah rukbah ialah hibah sah tetapi syarat terbatal. Ini adalah pendapat jumhur. Pendapat jumhur yang saya kata tadi, maknanya di dalam nombor 4 saya rasa. Nombor 4 di dalam fatwa hibah negeri Selangor, dan saya tak ingat seksyen berapa di dalam, saya tak bawa hari ni seksyen tak bawa nama hibah negeri Kelantan, saya tak bawa. So dia juga mengatakan bahawasanya syarat yang dikaitkan dengan hijab, dengan sirah itu ada terbatal tetapi tidak menjejaskan kesahihan hibah. Maka hibah itu sah, syarat itu terbatal. Mana syarat rukbah tadi terbatal, ia dianggap sebagai hibah mutlak. Macam itulah. So nak kata return tu tak ada return lah. Dia akan jadi milik penerima hibah. Dia tak ada return lah. Macam itulah sebenarnya kalau ikut hukum. Mengikut pendapat jumhur. Cumanya mazhab Maliki mengatakan hibah harus dan syaratnya juga sah. Maka syarat itu juga terpakai. Hanya mazhab Maliki saja yang mengatakan hibah harus dan syaratnya juga adalah terpakai. Antaranya dalil al-muslimuna ala syurutihim, kemudian adanya dalil-dalil hadis yang lain lah yang menyebutkan rukbah itu terpakai kepada ahlinya dan sebagainya lah, banyaklah perbincangan kat situ. So kita tidak nak bincang pendapat mana yang lebih rajih dan sebagainya. Itu bukan matlamat saya tak reti sebab saya bukan ustaz pun. Saya ni sembang je, sembang kedai kopi malam minggu kan. Lepas ni pergilah kedai kopi kan. Adalah pergi kedai mamak kan. Cuma sebelum pergi kedai mamak tu saya refresh dan ada orang nak dengar. So bolehlah kita jalan je lah. So ini yang berlaku di negara kita. Hibah adalah sah tetapi syarat terbatal. So undang-undang di Malaysia, kita akan lihat dengan lebih detail lagi tentang hibah ni. Macam mana. Undang-undang di Malaysia, hibah ini masuk di bawah senarai negeri, iaitu di bawah jadual 9 senarai kedua. Senarai kedua ni senarai negeri, Perlembagaan Persekutuan. Federal Constitution tu dia ada 3 senarai. Senarai persekutuan, senarai negeri dan senarai bersama. Jadual 9. Concurrent list, jadual bersama. Senarai bersama, seperti tanah kan. Jadi hibah ni termasuk dalam senarai kedua. Perkataan yang digunakan di dalam Perlembagaan Persekutuan disebut alang semasa hidup. Alang ni jarang lagi, bukan jarang, memang tak guna pun saya perkataan alang ni. Alang semasa hidup. Dia tak gunakan perkataan hibah. Kalau cari hibah di dalam Perlembagaan Persekutuan memang tak jumpa. So yang jumpa ialah perkataan alang semasa hidup, yang mana ditafsirkan alang semasa hidup itu adalah hibah. Kerana hibah adalah instrumen pemberian semasa hidup. So hibah ni masuk di dalam senarai negeri, yang berkaitan dengan hibah masuk dalam senarai negeri sebab dia kira sebagai undang-undang yang berkaitan dengan kehidupan peribadi masyarakat Muslim. Di dalam enakmen pentadbiran Mahkamah Syariah Negeri-Negeri terdapat peruntukan bahawasanya isu-isu yang berkaitan dengan hibah dibicarakan di Mahkamah Syariah. Selalunya kes-kes yang dibawa ke Mahkamah Syariah ialah berkaitan dengan pengesahan lafaz hibah. Sebab dulu orang bagi hibah secara mulut, secara lisan. So adalah kes-kes untuk mengesahkan hibah lisan tadi. Kemudian ada juga kes tarik balik hibah. Sebab kita bincang sebelum ni, daripada usul kepada furuk maka boleh tarik balik hibah. So ada kes-kes yang dibincangkan tentang tarik balik hibah.
Tetapi terdapat beberapa kita kata perkara yang lakuna ataupun perkara yang masih lagi kelabu, yang masih lagi tidak jelas tentang hibah. Sebab setengah itu dia kita kata bergabung ataupun dia bercampur ataupun juris bidang kuasa mana kita tak pasti. Hibah takaful dinyatakan di bawah jadual 10 Akta Perkhidmatan Kewangan Islam. Dia sebut situ hibah bersyarat. Jadual 10 tu dia sebut sebagai hibah bersyarat. Maka hibah bersyarat di dalam takaful itu sebenarnya hibah bersyarat rukbah. Tadi kata hibah sah syarat terbatal, tiba-tiba boleh pula hibah takaful. Bolehlah sebab dia ada undang-undang. Sebab dia ada undang-undang, kita bincang undang-undang ni. Sebab dia ada undang-undang yang mengatakan dia boleh. Walaupun dia di mana dia dibolehkan, maknanya penggubal undang-undang Akta Perkhidmatan Kewangan Islam, dia sudah lari daripada mazhab Syafi'i lah. Dia sudah pergi kepada mazhab lain. Dia pergi kepada mazhab Maliki, dia ke hibah ni akad tabarruk. Dia bukan akad jual beli. Maka dia boleh. Nanti kita akan bincang hibah takaful ni detail di dalam tajuk hibah takaful. Sekarang ni hibah bersyarat, bukan hibah takaful. Cuma nak ceritanya, hibah takaful itu ada di dalam undang-undang di Malaysia di bawah jadual 10 Akta Perkhidmatan Kewangan Islam, yang mana dia tidak masuk bawah senarai negeri. Dia masuk pula bawah senarai persekutuan sebab dia adalah kewangan. Tadi kata hibah ni bawah negeri, tapi kewangan bawah persekutuan. Jadi hibah takaful ni hibah ke takaful? Hibah takaful ni sebenarnya takaful, bukannya hibah tu. Sebab hibah tu hanyalah cara untuk pembahagian manfaat takaful. Takaful tu ialah kewangan Islam lah, maknanya servis di dalam kewangan Islam dan dia masuk bawah federal. Tapi hibah kita panggil hibah. Sebab itulah jangan promote takaful, jangan promote hibah, kita promote takaful sebenarnya, bukan promote hibah. Promote takaful sebab kita promote perlindungan. So macam mana nak dilindungi, tadi salah satu cara dengan hibah, dia boleh juga dengan cara wasi dan boleh dengan cara absolute assignment lah. Contohnya lah, tapi produk asalnya adalah takaful, bukan hibah produk. Bukan, itu dah tersalah. Tapi marketing kan, itulah. Apalah jalan je lah, mana-mana yang boleh jalan. Tapi sebenarnya ia adalah takaful. Takaful yang perlu di-highlight. Bukannya hibah tu yang perlu highlight. Yang penting ada takaful, bukan penting ada hibah. Ada takaful tak apalah, nak cara mana tu. Mengikut kesesuaian orang tu lah. Dia nak lindung dia tu macam mana dan keluarga dia. Kalau nak hibah, hibah lah. Tapi kalau dia tak nak hibah, dia boleh cara wasi. Ataupun dia boleh buat absolute assignment. Contohnya. Tapi yang penting takaful. Bukan hibah. Cuma manfaat takaful nak dihibahkan boleh lah. Tapi benda-benda lain, sebab dia akan jadi confused. Dia akan anggap macam hibah hartanah ni macam hibah takaful. Hibah duit cash macam hibah takaful. Habis dikiaskan kepada hibah takaful. Jadi jeng kan. Sebab hibah takaful tu dia adalah pengecualian. Sebab dia sudah lari daripada mazhab Syafi'i. Tapi dia yang paling glamour sebab dia awal lagi. 2013. Dan orang bercakap tentang hibah takaful tahun 2005 lagi sebenarnya. Cuma dikanunkan akhirnya pada 2013 lah. Bukan saya nak salahkan hibah takaful. Pemahaman tu. So satu lagi, inilah maknanya lakuna ni ialah tentang hibah amanah. Hibah hartanah dalam gadaian, ini semua benda yang tidak jelas yang akan kita bincangkan satu persatu lah. Hibah itu pun sendiri adalah jadi tidak jelas sebab sekejap dalam negeri, sekejap bidang kuasa negeri, sekejap bidang kuasa persekutuan. Tapi apa boleh buat, itulah situasi sekarang. So amalan hibah rukbah, kita ada sikit lagi, kita pergi setakat mana yang kita sempat. Walaupun hibah rukbah itu, kita kata hibah itu sah, syarat itu terbatal. Tapi kita sebenarnya sudah pun terbiasa dengan amalan hibah rukbah. Sebab kita ni bukannya 100% ikut mazhab Syafi'i. Dan kita tidak perlu berniat pun. Kan, kita bayar zakat pun kita guna mazhab Hanafi. Sebab kalau ikut mazhab Syafi'i, kita kena guna makanan ruji lah. Maknanya kita kena bawa beras tu lah, bayar zakat. Tapi kita hanya menggunakan nilai makanan ruji tu bersamaan dengan, kalau kat Selangor ada RM7, RM14, RM21 kan. So itu semua kita dah ambil nilai, bukan ambil makanan ruji tu as it is.
Nilai itu sebenarnya kita dah ambil kepada mazhab Hanafi lah sebenarnya. So kita hanya ikut apa yang diputuskan oleh kerajaan lah. Kalau kerajaan sudah pun mengambil undang-undang tersebut, kita ikut itu lah. So bila takaful di dalam jadual 10 Akta Perkhidmatan Kewangan Islam sudah pun menerima manfaat takaful itu boleh dihibahkan, so kita terimalah macam tu. So sebenarnya amalan menghibahkan hak manfaat takaful berdasarkan jadual 10 Akta Perkhidmatan Kewangan Islam, sebenarnya itu adalah amalan hibah rukbah. Yang mana jika berlaku kematian, bukan jika berlaku kematian pun dia boleh tarik at any time. Jika berlaku kematian penerima hibah, so dia kembali harta tu kepada pemberi hibah dia menamakan orang lain pula. Harta hibah dalam takafulnya ialah hak manfaat tu, hak tu. So dia memang hibah rukbah lah kat situ, walaupun dia tidak namakan hibah rukbah, dia tulis itu hibah bersyarat. Tapi sebenarnya itu adalah amalan hibah rukbah, kerana pemberi hibah pun dia boleh tarik balik dan dia boleh letakkan nama orang lain. Bahkan penerima hibah tak ada qabul pun. Kalau hibah takaful ni qabul pun tak ada. Sebab dia sekarang saya submit online je. Pemberi hibah tu, pemilik polisi tu, dia boleh ubah at any time saja penamaan beneficiary hibah. Dia tik aja. Ijak-ijak pun tak ada, qabul pun tak ada, dia tik aja, dia nak tik yang mana, tik satu ke, tik atas ke, tik bawah kan. Tapi dia kalau dia letak yang bawah tu, saya rasa bawah lah yang hibah bersyarat ni. Yang atas tu jadi wasi saya rasa lah. Saya pun bukannya ejen. Saya bukan ejen takaful, tapi saya lulus sebenarnya. Saya lulus basic takaful exam tu. So hibah manfaat takaful sebenarnya kita mengamalkan hibah rukbah. Walaupun kita kata hibah sah syarat terbatal, kita amalkan hibah rukbah. Satu lagi amalan hibah rukbah tentang joint account di institusi kewangan. Joint account ni bukanya account bersama. Ni hibah takaful tadi, dia sebenarnya ada 3 benda lah. Di dalam jadual 10 tu dia ada pula section dia. Section 2 paragraf 4/2 sebagai wasi. Section 2 paragraf 4/1 sebagai hibah bersyarat. Satu lagi section 7 barulah absolute assignment. Itu saya komen lah itu. Saya kata sepatutnya section 2 paragraf 4/3. Tapi kau pergi sampai 7 tu kenapa? Punyalah jauh. Numbering kan. Tak tahulah kenapa tapi itulah penderafannya. Di dalam hibah rukbah ni berlaku juga di dalam joint account. Joint account ni dia macam ni. Joint account ni kita buka joint account dengan bank tu. Semasa nak buka joint account tu, kita akan letak syarat ataupun mana bank tu sebenarnya borang tu, sama ada kita nak kata pengeluaran both signatory. Joint account ni dua account, 2 nama satu account, ataupun 3 nama ataupun 4 nama. Joint account bersama. Dan kita boleh letak masa kita setuju untuk buka akaun bersama-sama tu, sama ada kita nak letak both signatory ataupun all signatory untuk keluarkan duit, ataupun kita nak kata either one ataupun either two. So kalau kita letak either tu, contoh paling mudah kita kata kalau kita buka joint account dengan isteri, saya buka joint account dengan isteri saya, memang ada pun joint account saya dengan isteri saya, tapi duit je lah tak ada, tak berapa nak ada. Joint account tu memang dah ada, lama dah ada pun. Dan kita memang buat either one signatory. So maksudnya kalau salah seorang itu meninggal, account itu tidak beku. Sebab account itu masih lagi hidup, sebab dia boleh keluarkan duit dengan salah seorang penanda tangan. So account itu masih lagi survive.
berdasarkan klausa semasa buka akaun tu, klausa kelangsungan, survivorship ataupun klausa kemandirian, klausa kelangsungan. Jadi bila akaun itu hidup dengan salah seorang boleh keluarkan, maka dia tidak jadi pusaka. Di sudut amalan ni dia tak jadi pusaka dan perkara ini dites ataupun dibawa ke mahkamah ni lah. Dibawa ke mahkamah dalam kes Latifah binti Mak Zain, mahkamah memutuskan apabila bank tidak membekukan akaun bersama itu, maknanya bank itu tidak salah. Kerana adanya klausa kemandirian tadi membolehkan bank tu bayar ke dalam akaun bersama kepada orang yang masih hidup. Maknanya bank boleh membenarkan yang masih hidup tu menggunakan akaun tersebut sebab dia memang buat either one. So nanti tunggu dua-dua mati barulah akaun tu close, akaun tu tutup. So bank tidak bersalah lah apabila bank membayar. Itu dalam kes Latifah. Cuma di dalam kes yang lebih menarik, itu dalam kes Jariah binti Yahya lawan Nur Hasiah binti Harun. Nur Hasiah ni isteri ketiga kepada si mati. So si mati memang ada akaun dengan Hasiah, dengan defendant. Kemudian suami mati, so Hasiah ni, defendant ni, dia menggunakan duit di dalam akaun bersama dia lah sebab dia either one. Dan fakta dia dapat buktikan kes di mahkamah bahawasanya semasa hidup pun dia boleh guna duit dalam akaun tu dan selepas mati pun dia boleh guna. Sebab dia memang tahu ATM number, dia memang tahu dia punya PIN ataupun dia punya password ID dan sebagainya untuk yang online banking, semua dia tahu. Jadi diujarkan bahawasanya berlakunya hibah rukbah, akad hibah rukbah antara dia dengan arwah suami dia. Mana suami dia kata, ini duit dalam akaun bersama kita, sekiranya aku meninggal, maka keseluruhan duit ini menjadi duit engkau. Si isteri pun kata, sekiranya aku meninggal, semua duit dalam akaun ini menjadi milik engkau. So dia sudah pun ada hibah rukbah secara bersilang antara suami isteri tersebut yang menyebabkan mahkamah memutuskan, ini mahkamah syariah ni, mahkamah memutuskan bahawasanya berlaku hibah rukbah antara arwah si mati, suami itu dengan defendant dalam kes ini dan akaun tersebut adalah milik defendant sepenuhnya lah. Sebab akaun tu pun tak beku dan defendant boleh guna. So hibah rukbah sudah pun berlaku dan dia sudah pun berlaku hibah walaupun secara tersirat, by conduct, hibah by conduct. Sama ada dia ada sebenar akad ijab kabul ataupun tak ada pun, korinah menunjukkan sudah pun ada hibah rukbah antara pasangan tadi. Maka mahkamah syariah memutuskan bahawasanya duit simpanan secara akaun bersama tadi adalah milik responden lah. Maknanya dia tidak jadi pusaka. So itu adalah antara amalan hibah rukbah di negara kita, yang mana kita ada satu lagi adalah hibah amanah PSNB yang kita akan tengok. Kita akan sambung lagi perbincangan kita pada minggu depan. Kita dah 10.30, okey lah. So itu antara perbincangan yang kita sempat bincang untuk minggu ini. Kita ada attendant yang agak ramai. So, terima kasih saya ucapkan kepada mereka yang hadir. Yang baik datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu adalah kerana kelemahan saya. Kita tutup majlis kita dengan membaca tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. So saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum